Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita kali ini untuk tajuk iaitu solat tiang agama. Objektif pembelajaran. Pertama, menyatakan pengertian solat fardu dan hukum menunaikannya. Kedua, menerangkan hukum kewajipan menunaikan solat fardu berdasarkan dalil naqli. Ketiga, menghuraikan solat fardu dan waktu menunaikannya. Keempat, menganalisis kepentingan menunaikan solat fardu. Yang kelima, mengaplikasi solat fardu di awal waktu. Mari kita lihat apakah pengertian ataupun maksud solat. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil naqli tentang kewajipan solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Suratun Nisa ayat 103. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Hukum melaksanakan solat fardu 5 waktu. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Tak kira sama ada waktu lapang ataupun waktu sempit, ketika sihat mahupun sakit, ketika berada di lautan ataupun di daratan, ataupun ketika berada di udara. Contohnya ketika sedang menaiki penerbangan, musim panas ataupun musim sejuk. Walau di mana berada, solat tetap perlu dilaksanakan. Jika nak solat, kita kena tahu tempoh waktu solat. Contoh solat yang 5 waktu. Pertama, macam mana kita nak tahu solat subuh? Solat subuh 2 rakaat. Cara kenalnya dimulakan dengan terbit fajar sadiq. Boleh lihat pada gambar. Dan waktu berakhir solat subuh ketika terbit matahari. Matahari dah memancar. Maksudnya dah berakhirlah waktu solat subuh. Solat yang kedua adalah solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat. Dimulakan dengan tandanya gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Boleh lihat pada gambar. Maksudnya dekat kayu tu dah nampak ada sikit bayang-bayang. Tu adalah permulaan masuknya waktu zuhur. Dan berakhirnya ketika bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Maksudnya tengok kayu tu. Kayu yang berdiri tegak di atas padang tu sama tinggi dengan bayang-bayang yang ada. Solat asar 4 rakaat. Mulanya dengan tandanya kita boleh lihat bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Kita tengok bayang-bayang yang ada kayu tertegak di padang tu. Bayang-bayang tu lebih panjang daripada kayu yang berdiri tegak itu. Dan tanda berakhirnya tempoh waktu solat asar ketika terbenam matahari. Maksudnya hari dah nak senja. Seterusnya kita lihat solat maghrib 3 rakaat. Mulanya kita tengok terbenamnya matahari. Dan berakhirnya ketika hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Tak nampak dah cahaya matahari tadi. Dah gelap dah.
Solat Isyak 4 rakaat juga. Mulanya hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Dan tanda berakhirnya ketika terbit fajar shadiq. Kenapa kena solat? Apakah kepentingan melaksanakan solat 5 waktu ni? Pertama sekali, sebagai satu bukti keimanan kepada Allah. Setiap orang Islam wajib melaksanakan solat. Tanda kita bersyukur kepada Allah dengan mengikut segala perintah Allah, iaitu melaksanakan ibadah solat. Terutamanya solat yang wajib 5 waktu sehari semalam. Kepentingan yang kedua, mendapat pahala dan menguatkan iman. Bila kita sebagai hamba-Nya, hamba kepada Allah, kita mendengar, menuruti, mentaati segala perintah Allah, Allah akan berikan ganjaran pahala dan menguatkan iman kita. Ketiga, kepentingan solat membentuk akhlak yang mulia. Jika seseorang melaksanakan solat 5 waktu, insya-Allah Allah akan menjaga dan menjadikan seseorang itu terlindung dari melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya ataupun perbuatan yang dilarang. Keempat, menghapuskan dosa. Dengan melaksanakan solat, dapat memadamkan dosa-dosa kecil kita. Kelima, memperoleh ketenangan. Ketenangan, kelapangan jiwa, iaitu rohani ataupun dalaman kita. Keenam, dapat mendisiplinkan diri. Kita tengok tadi, solat yang wajib dilaksanakan 5 waktu sehari semalam dan ada tempoh yang tertentu. Secara tak langsung ia dapat mendisiplinkan diri seseorang. Hukum meninggalkan solat terbahagi kepada 3. Pertama, sengaja dan mempersendakan. Hukumnya kafir dan wajib bertaubat. Kedua, sengaja kerana malas. Hukumnya fasik dan wajib bertaubat. Ketiga, tidak sengaja. Hukumnya dimaafkan. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Jumpa lagi di lain pertemuan. Semoga bermanfaat. Solatlah di awal waktu. InsyaAllah ada keberkatan di situ. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.